Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So, memandangkan kita dah hampir dengan big sale 11.11 kat Shopee ataupun Lazada, aku pasti korang semua tengah berkira-kira untuk mencari smartphone yang kena dengan bajet korang tapi dapat spek yang padu. So, harga memang boleh dapat jimat lah daripada harga asal dia. So, aku nak recommend satu smartphone dengan spek yang memang cukup padu. So, ini dia OnePlus Nord 2T. So, level dia aku boleh katakan macam paras tengah-tengah antara flagship dan juga upper mid-range. Sebab chip yang digunakan sebenarnya memang level flagship dah, iaitu MediaTek Dimensity 1300 5G. So, kita boleh bandingkan dia dengan Snapdragon 870 dan better than Snapdragon 778 Plus sebenarnya. So, that's why aku tak sure level mana aku nak letakkan untuk OnePlus Nord 2T. Aku boleh katakan dia upper mid-range, close to flagship level punya budget. Kalau nak bandingkan antara dia punya pesaing hebat macam Honor 70, Nothing Phone 1 ataupun Oppo Reno 8, aku boleh katakan ini the cheapest untuk dia punya pesaing yang lain dan masih menawarkan spesifikasi yang cukup padu untuk harga dan juga kelas dia tersendiri. Dalam video kali ini aku akan ceritakan serba sedikit kelebihan, kekurangan dan juga the reason why kenapa sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk korang dapatkan OnePlus Nord 2T dan sesuai untuk siapa sebenarnya. Okay? Let's talk about it. Pertama sekali, rekaan yang digunakan pada OnePlus Nord 2T ni bagi aku nampak simple dengan logo OnePlus yang terletak di tengah. Kemas dan masih ada sentuhan premium dengan back glass. Cuma material frame dia yang digunakan hanya plastik saja, bukannya aluminium. So kalau pegang tu rasa solid tapi dia kurang kukuh lah bagi aku. First impression aku masa tengok smartphone ni pun memang aku perasan dia punya rekaan size kamera tu memang besar gila dan benda tu memang kita kena admit. Kalau korang semua perasan, walaupun nampak macam gunakan dua kamera tapi sebenarnya Nord 2T dilengkapi dengan 3 sensor kamera. Bagi aku overall design dengan OnePlus Nord 2T memang nampak fresh, ada sentuhan yang premium dan juga masih rasa solid walaupun just gunakan material jenis plastik saja untuk frame dia. Mungkin disebabkan oleh dia punya texture tu adalah macam stainless steel sikit, tapi dia still adalah rasa macam plastik yang keras. But everything memang rasa solid untuk smartphone ni. Kalau pegang pun memang kita rasa yakin je. Dan paling penting sekali adalah OnePlus masih kekalkan alert slider pada OnePlus Nord 2T yang OnePlus dah buang dah pada latest flagship doang macam OnePlus 10T tu. So ya, kalau korang sukakan iconic slider ni, OnePlus Nord 2T masih ada benda tu. Seterusnya untuk size screen pada smartphone ni, dia menggunakan panel jenis AMOLED yang saiz 6.43 inci, Full HD Plus dengan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5 dan refresh rate 90Hz. Saiz dia bagi aku tak besar sangat dan juga tak kecil sangat. Kalau nak bandingkan dengan typical size untuk phone Android sekarang ni, lebih kurang dalam 6.55 inci mencecah 6.9 inci dan agak besar lah saiz dia kan. 6.55 inci tu pun aku rasa pun dah just nice lah sebenarnya. But untuk 6.43 inci ni bagi aku dia agak compact sedikit. Tapi memang selesa untuk pegang walaupun satu tangan macam ni dan berat dia hanyalah 190 gram saja, which is memang ringan untuk sebuah phone pada tahun ni sebenarnya. Kalau korang nak gunakan masuk dalam poket seluar, lagi-lagi kalau pakai seluar jeans, bagi aku memang selesa je kalau gunakan OnePlus Nord 2T ni. Bercakap pasal smartphone ni punya display screen, bagi aku good enough dengan sokongan HDR10+ dan kecerahan mencecah 800 nits of brightness. Not bad untuk guna dekat outdoor ataupun untuk entertainment. Cuma kalau bezel bahagian bawah tu dia nipiskan sikit sama macam atas, lagi better lah untuk kepuasan skrin yang lebih nampak seimbang. Sebab untuk bahagian bawah ni dia punya bezel tu tebal sedikit. So menampakkan smartphone ni very typical macam mid-range punya level lah. Berbalik pada entertainment tadi, smartphone ni pun menyokong stereo speaker pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah dan cukup padu lah untuk kelas dia dari segi sound tu sendiri. OnePlus juga letakkan optical in-display fingerprint untuk safety dan ada face unlock yang memang pantas untuk korang nak unlock pada smartphone ni. Aku dah cuba dua-dua safety tu, memang aku boleh katakan korang boleh gunakan kedua-duanya dengan sangat pantas lah. Sejujurnya aku nampak yang OnePlus Nord 2T memang di level flagship budget punya sebab dia menggunakan chip MediaTek Dimensity 1300 yang ada rangkaian 5G dengan dua pilihan RAM iaitu 8GB ataupun 12GB LPDDR4X. So level untuk chip MediaTek 1300 ni memang sama macam Snapdragon 870. So dia boleh dikira sebagai budget flagship. Cuma untuk specs yang ditawarkan pada OnePlus Nord 2T dengan dia punya screen, dia punya design apa semua, dia sebenarnya di paras sebuah mid-range yang premium lah kita boleh letakkan kan. So that's why aku tak consider sebagai flagship untuk OnePlus Nord 2T. Aku consider dia sebagai upper mid-range punya level. Yes, kita tahu performance dia lebih kurang je macam Snapdragon 870. But still kita nak kena tengok faktor lain juga membuatkan yang OnePlus Nord 2T ni dia sebuah powerful upper mid-range. So kalau kita nak bandingkan dengan Honor 70, Nothing Phone 1 ataupun macam Oppo Reno 8, memang OnePlus Nord 2T is the next level punya performance lah. Memang boleh beat lah
untuk Snapdragon 778 Plus tu. So that's why kalau korang mencari sebuah powerful upper mid range yang memang close to flagship punya level, OnePlus Nord 2T is the best choice dengan harga yang dah memang affordable daripada harga asal dia. Untuk pengalaman penggunaan prestasi pada OnePlus Nord 2T, aku boleh katakan dia memang good untuk gaming ataupun heavy usage, memang perform really well. Cuma it's not too powerful lah macam Snapdragon 888 ataupun 8 Gen 1 dan sebagainya. Dia still ada dia punya kelas yang tersendiri dan aku boleh consider yang smartphone ni adalah upper premium mid range dengan harga yang affordable dan close to flagship punya level sebenarnya. Pada bahagian bateri, memandangkan smartphone ni menggunakan skrin bersaiz 6.43 inci, so kapasiti bateri dia bagi aku memang dah cukup bagus, iaitu 4500 mAh yang memang tak ada hal untuk guna lama. In fact, OnePlus bagi sekali dengan super VOOC 80W dalam kotak jualan untuk cas penuh dalam masa yang singkat. So untuk ketahanan bateri dia memang dah good enough untuk saiz 6.43 inci ni dan powerful performance lagi, so dia akan balancekan antara power consumption dan juga bateri untuk korang gunakan dalam masa yang lama sebenarnya. Yang terakhir sekali adalah pada bahagian kamera, walaupun nampak macam ada 2 sensor kamera saja, tapi sebenarnya smartphone ni menggunakan 3 sensor kamera. So kamera utama dia adalah 50 megapiksel, Sony IMX766 yang ada OIS. Biasanya kita akan jumpa sensor kamera ni pada upper premium mid range dan ada juga flagship yang menggunakan sensor kamera sama. Kamera kedua adalah 8 megapiksel ultra wide dan juga ada 2 megapiksel makro dengan selfie kamera 32 megapiksel. So numbers untuk kamera utama dan juga selfie tu agak besar sebab level kamera dia memang boleh dapat a very good quality dalam most of situation dan close to flagship punya hasil gambar dah. Kalau dari kamera Note 2T, not bad jugalah. HDR yang nampak hidup, ada details yang kita nak, ultra wide kamera dan portrait mode yang good enough untuk sebuah upper mid range. Tapi paling impresif sekali dengan dia punya nightscape mode yang mampu hasilkan gambar yang cukup baik. Pencahayaan dia tak over sangat, just nice dan masih nampak sharp sebenarnya. Hasil video dia pun bagi aku not bad lah, tapi just limit sampai 4K 30fps saja. Memandangkan smartphone ni menggunakan sensor Sony IMX766, aku rasa mungkin ada features yang korang tak tahu, iaitu smartphone ni ada support video DOL HDR sebenarnya. So apakah features ni? Dia mampu menstabilkan pencahayaan dalam video, contoh macam video yang ada backlight, cahaya tu tak ada nampak overshadow subjek yang korang nak capture tu. So dia akan nampak balance lah dengan cahaya backlight tu dan juga objek ataupun subjek yang korang nak capture dalam video tu. So ini adalah bantuan untuk DOL HDR video pada OnePlus Nord 2T yang mungkin tak ada pada smartphone yang lain. Konklusinya dengan OnePlus Nord 2T, walaupun dia banyak kelebihan dia, tapi still ada kelemahan yang korang nak kena terima, iaitu frame dia just plastik saja, bukannya aluminium, dan masih ada sentuhan yang premium juga walaupun dia just guna plastik, dan untuk saiz dia mungkin tak cukup besar lah untuk orang yang nakkan saiz skrin yang lebih besar daripada ni. 6.43 inci tu bagi aku tak besar sangat dan juga tak kecil sangat. Dia duduk dekat tengah-tengah lah kan. Dia memang just nice bagi sebuah phone yang tak compact sangat tapi okey. Bagi aku macam tu lah sebab selesa tau kalau pegang satu tangan. Overall experience aku dengan OnePlus Nord 2T, aku boleh katakan yang smartphone ni memang sebuah upper mid range yang close to flagship yang memang sangat bagus dengan harga yang ditawarkan untuk kebolehan kamera dia, skrin AMOLED, fast charging 80W dan performance dari chip MediaTek Dimensity 1300 5G lagi. In fact, software support untuk OnePlus Nord 2T pun memang OnePlus janjikan sehingga 2 tahun untuk korang nak gunakan smartphone ni. Dalam masa 2 tahun tak ada masalah dan ada 3 tahun untuk security update. OnePlus Nord 2T pun memang dah set dengan Android 12 yang terbaru dan berdasarkan Oxygen OS 12. Aku rasa OnePlus Nord 2T memang amat sesuai buat korang yang mencari sebuah upper mid range punya level yang premium tapi powerful dengan harga yang affordable kalau nak bandingkan dengan pesaing dia yang lain. Masa big sale 11.11 nanti, OnePlus ada buat offer dengan harga daripada RM1,899 jadi RM1,699 saja. Tapi ada lagi potongan yang korang boleh buat dengan voucher RM50 dan juga rebate yang menjadikan harga dia sampai RM1,529 saja guys. Kalau beli kat Lazada pun lagi jimat sebab orang banyak gila bagi offer iaitu RM50 voucher, last bonus RM160 dan juga platform voucher RM50 off menjadikan harga dia RM1,439 saja untuk sebuah premium upper mid range dengan flagship punya powerful chip. So korang boleh dapatkan sama dekat Shopee ataupun dekat Lazada. So memang jimat banyak gila kot untuk sebuah phone yang powerful, specs yang cukup padu dah untuk harga yang ditawarkan di pasaran Malaysia sebenarnya. Buat korang yang memang dah target lama untuk beli sebuah phone yang powerful tapi harga yang jimat banyak daripada harga asal dia, memang waktu yang sesuai untuk dapatkan at least OnePlus Nord 2T dengan harga sekitar RM1,529 saja tadi lepas dapat rebate, voucher ataupun pemotongan harga tu semua. So macam biasa, kalau korang berminat dengan smartphone ni, link pembelian aku letakkan dekat bahagian bawah ataupun dekat bahagian komen saja untuk just dapatkan OnePlus Nord 2T dengan harga yang memang jimat banyak daripada harga asal dia tapi dapat powerful performance dan juga specs yang bagi aku cukup baik dengan harga dia sebenarnya. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. OnePlus Nord 2T.